Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Anda bersama dengan saya, Fazli Fuad dan Solehatun kat sini. Wow. Solehatun boleh? Boleh? Solehatun tinggal sampai depan ni kan. Semoga keadaannya sihat, ceria, happy hari ini. Kita menemani anda pagi ini semasa anda mengambil kata breakfast, sarapan pagi. Semoga keadaan yang betul-betul semangat kita mulakan hari kita. Banyak pengisian agaknya hari ini kita bawakan dari satu gaya hidup lah. Seorang bekas pelayar ni dia tukar pula arus pekerjaan dia. Ya, kenapa agaknya? Kan belayar kan seronok. Kan? Tapi itulah dia kalau cakap pasal belayar ni, itu yang menarik pada hari ini kan. Okey, salah seorangnya adalah pelayar ini, dia dah ada pengalaman tak silap saya 8 tahun. 8 tahun belayar. Kadang-kadang ada orang yang rasa macam apabila kita ni dah membuat suatu pekerjaan tu, mungkin kita ada satu perasaan macam asyik buat benda yang sama saja kan. Mungkin ada perasaan itu, dan beliau ini dah 8 tahun berlayar, jadi menukar profesionnya menjadi tukang kayu lah. Pertukangan orang cakap. Dalam bidang seni pertukangan, dan nampak gaya dia dah 8 tahun belajar kat overseas luar negara semata-mata untuk mempunyai satu kata kecekapan itu. Dan hari ini kita akan belajar dengan beliau bagaimana kita nak buat dan bina sendiri meja kopi. Ini meja kopi ni coffee table. Coffee table. Meja kopi ni difahamkan beliau ini membuat coffee table ini daripada kayu getah. Kayu getah tau. Kadang-kadang kita tak tahu kan, di setiap kayu-kayu yang kita buat tu ada tekniknya kan, ada kelebihannya tersendiri. Tapi difahamkan nanti kalau kita tengok VT ini nanti, kalau anda nak tahu bagaimanakah caranya untuk kita nak menjaga kita punya perabot daripada dimakan anak-anak, ada satu teknik. Kejap lagi kita akan kongsikan. Jadi ada kena stay tune lah tengok kami dekat Emission. Saya kira kalau kita bagi hadiah kat pasangan kita, contohlah si suami bagi ke isteri, ini saya bagi meja kat awak untuk birthday. Okey. Tapi bukan calang-calang, saya bina sendiri. Kita akan tanya semua tu. Dan bukan saja kita akan bincangkan berkenaan dengan literasi kewangan. Bagaimana dan sejauh mana kita tahu cara untuk menguruskan wang. Kita faham kan sekarang ini rakyat kita agak struggle. Mungkin ada kekangan kewangan dan sebagainya. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Tapi kita perlu ada tabung kecemasan itu. Di tabung kecemasan ni, adakah kita pandai untuk memilih pelaburan yang sesuai dan bijak, ataupun kita jenis yang sewenang-wenang yang mempercayai semudah-mudahnya. Betul. Dan kalau anda lihat dalam visual ini dipaparkan 25% kes muflis libatkan golongan muda. Saya setuju sebab kajian telah pun dikatakan, dan ada pakar kewangan mengatakan bahawa kita yang muflis ini, golongan remaja ini di bawah usia 25 tahun ini, mereka ini hutang daripada 5 perkara. Antaranya bebanan daripada hutang kereta, hutang kad kredit yang paling utama sekali. Sebab kadang-kadang kita ni orang muda ni, kadang kita mungkin tak tahu bagaimanakah cara untuk kita nak menguruskan kewangan. Kita dapat duit, kita dapat credit card kan. Apabila kita belanja, bila kita dah overload, kita dah terbelanja lebih, barulah kita rasa macam, oi, alamak kan. Barulah kita rasa, bila kita dah muflis, barulah kita rasa macam bersalah dan sebagainya. Mungkin anak muda ni terburu-buru untuk mewujudkan satu lifestyle. Semata-mata kita ada pekerjaan, ada kereta besar, ada rumah besar dan sebagainya, tapi kita tidak menilai adakah kita sebenarnya mampu berdasarkan orang kata income dan pendapatan kita. Itu kita bincangkan sebab ini perkara yang sangat-sangat penting pandemik COVID-19, kita struggle dan kita mungkin ingin memastikan masa depan yang lebih cerah dan stabil untuk semua. Dalam kewangan ini, literasi kewangan ni, sekarang ini kan kita ni banyak juga dibantu oleh kerajaan. Banyak inisiatif-inisiatif kerajaan yang membantu kita. Contoh apa yang boleh saya katakan dari segi BPN, dan juga bantuan-bantuan, contohnya bantuan kewangan KWSP boleh kita keluarkan. Jadi orang yang tidak bertanggungjawab ini melihat bahawa kita ni mempunyai kewangan yang lebih. Moratorium pun ada juga. Jadi kita ada kewangan yang lebih ni. Jadi mungkinlah di antara orang yang tak bertanggungjawab ini, mungkin modus operandinya mencari kita ni yang mempunyai kewangan lebih ni untuk mereka menjalankan aktiviti tidak bermoral ini. Betul. Ramai yang mengambil peluang ini menjadi scammer. Jadi kita lebih cakna lah. Lepas kita bersama dengan seorang orang kata pakar untuk memberikan kita apakah gambaran sebenar dan bagaimana untuk kita memastikan kita ada satu protection ataupun perlindungan terhadap mereka yang mengambil kesempatan ini. Dan akhir sekali kita akan bersama dengan rakan-rakan artis kita lah. Fazli Sofia. Fazli Sofia? Bukan. bukan. Okey, kita bersama dengan lagu baru. Lagu baru. Tapi ada jangan terkeliru, Zul Arif bukan je Zul Arifin. Takut ya kata Zul Arifin datang macam tak Kita ada Zul Arif dan juga Mimi Fly yang akan mempromosikan lagunya yang bertajuk
Ia. Dan Ia ni adalah berkenaan satu kisah cinta antara dua ini. Dan Ia ni adalah berkenaan dengan lamaran lelaki ini diterima oleh si pasangan. Confirm terima Confirm. Yes lah. Sebab itulah dia kata Sweet ya. Tapi Momen kalau kita nak propose seseorang itu bagaimana? Kan macam awak cakap tadi, propose bagi meja, kau pergi table kan? Propose bagi meja itu rare. Itu rare. Kalau tak cakap yes tu, tak cakap ya tu. Banding yang bagi meja tu. Okey, itu yang akan kami bawakan sepanjang 1 jam kami bersiaran hari ini, saya dan juga Sofia. Dan sebentar lagi kita akan membawakan satu topik yang pertama lah. Ianya berkaitan dengan kita semula ni sebenarnya boleh membawa hasil. Betul. Dan kita akan bawa kepada anda semua lah. Ini berkenaan dengan seorang jurutera di Kenya. Dia mengumpul plastik-plastik yang terbuang untuk dijadikan sumber kita semula, menjadikannya sebagai batu bata. 5 kali ganda kekuatan daripada batu konkrit. Dan di Kenya ini dia merancang untuk membina rumah kos rendah untuk menaik taraf kediaman di Kenya. Anda boleh bayangkan plastik yang kita buang ni yang bertimbun di planet Earth, di bumi ini, dijadikan batu konkrit untuk dibina rumah. Hebat tak hebat? Hebatlah kan. Tapi ini berita di luar negara. Di dalam negara kita pun ada juga individu-individu yang mempunyai idea kreatif sebegini rupa untuk membuat perkara-perkara sebegini rupa lah. Tapi mungkin tidak bercadang untuk mereka ni buat rumah dan sebagainya. Belum itu lagi. di Kenya belum lagi kan. Tapi yang pun kita nak cakap tahniah dululah kepada seseorang ini, iaitu namanya panjang. Kala nama Sofia. Kala nama orang di Kenya ya. Namanya adalah Manlin Eng Aniato Fitria Ismail Eng Abdullah. Pelajar di USM yang telah pun menghasilkan orang kata tas tangan clutch tu menggunakan kulit buah limau. Kulit buah limau. Buah Okey. limau yang kita buang tu Kan? jadikan beg. Boleh jadi beg Okey, kenapa saya ucapkan tahniah? Okey, kerana beliau ini mendapat pengiktirafan daripada James Dyson Award 2021 yang menamakan produknya sebagai Citra. Yes. Jadi ini yang kita ingin raikan, seorang ialah anak Malaysia ini mengharumkan nama negara, bukan sahaja mencipta sesuatu berdasarkan barang kita semula, tapi ini juga boleh menjana pendapatan. Kita terus bersama dengan dia. Kan? Terus bersama dengan beliau, Manlin Eng Aniato Fitria Ismail Eng Abdullah. Sekali sebut saja. Baru saya nak cuba. Okey, kita terus saja bersama. Ni nak panggil apa, Sofia? Rasa-rasanya Manlin lah kot. Manlin. Hai Manlin. Assalamualaikum. Hai. Boleh panggil Manlin sahaja. Manlin sahaja. Okey, Manlin sihat ya? Ya, alhamdulillah sihat sahaja. Okey, Manlin, ramai di antara kita yang nak tahulah kan bagaimana Manlin boleh mengambil barang-barang yang kita semula ini. Contohnya boleh kita buat ni daripada kulit buah limau ni, kita jadikan tas tangan ataupun clutch ini. Mungkin boleh kongsikan perkara itu. Okay, actually sebelum Manlin create design the clutch, which is the bag. Manlin macam perhatikan sampah di sekeliling saya di USM, University Science Malaysia. And Manlin masa tu minum. I always go to cafe Subaida. And nasi kandar tu. Nasi kandar there, very nice. Okay. And the students sangat suka fruit juice dekat sana. And dari sana hasilnya pembuangan sisa kulit buah. Yes. So I always think that macam apa yang mereka nak buat dengan sisa kulit yang terbuang tu. Last cuma buang at landfill sahaja. So that's the moment Manlin pergi research the benefits of sisa-sisa kulit buah-buahan yang dihasilkan di kafe itu. And Manlin banyak menonton dokumentari, and that's the moment Manlin nak ambil projek ni untuk jadikan projek Manlin dalam FYP, Final Year Project. I see. Okay. Yes. So FYP ini merupakan satu chance untuk Manlin untuk menghasilkan I punya idea ni. So Manlin gunakan sisa buangan kulit limau ni. Actually it's kulit limau calamansi, kasturi. Kasturi, yes. So dari sana Manlin buat proses and mengkaji dia punya apa tu?
Kelebihan dia punya bahan, kelebihan dia. So dari sana ini nak tanyalah, satu clutch bag yang dihasilkan, berapa biji kulit limau tu digunakan? Tengok macam biji? Banyak. Okay. So around like 30 biji like that. Wow. Okay. Manly, kenapa menamakannya sebagai Citra? Tertanya-tanya juga ni. Citra is the name yang I bagi. Bio leather ni disebabkan dia ada persamaan dengan kulit. So that's the interesting yang part yang Melin buat. So dia berbeza sebab kalau kulit biasanya daripada kulit haiwan, but mine is vegan leather. Okay. Saya terbaca sikit tadi bio leather. Jadi dia mempunyai kualiti seperti kulit ke? Berapa lama boleh tahan beg ni sebenarnya? Okay. So tujuan Melin untuk buat kulit ni adalah actually I nak replace the plastic packaging untuk kosmetik. So dia boleh biodegrade. Biodegrade means dia akan hancur dan dia tidak akan mencemarkan persekitaran. Baik. Nanti kalau bisa kata kalau kita nak dapatkan kelas ni boleh ke? Ada buat jual ke nanti? Satu. Because it's still under production. Preliminary research. Okay. And Melin perlukan funding dan perlukan dari segi bantuan untuk continue this research. Tapi satu soalan saya, kalau misalnya kata clutch tu ada bau limau lagi tak lepas dah buat proses? Masih ada bau? Wow. Wow. Dia sangat wangi. Kita stres je bawa beg. Yes. Kan? Very good idea. Kita doakan yang terbaik untuk Manlin. Saya rasa idea yang sangat-sangat bagus lah. Ini boleh pergi international dengan antarabangsa. Betul. Lepas ni boleh cari kulit buah lain lah. Buah durian ke apa ke pula lepas ni. Okay. Yes. Okay, tahniah, congratulations. All the best nanti. Baik. Bye-bye. Okay. Saya nak cuba sebut namanya. Terima kasih. Merin Eng Aniatul Fitria Ismail Eng Abdullah. Wow. Sekejap, saya tepuk tangan. Lancar. Yes. Tahniah. Dapat pengiktirafan sampai ke luar negara. Betul. Jadi itu anak muda kita bersemangat dan punya idea tersendiri. Ini yang kita raikanlah sebenarnya. Dan kita akan berehat seketika. Okey, kita nak minum kopi dulu. Minum kopi dulu. Ada kopi Kita akan meninjau bagaimana kita nak mula celik kewangan kita. Jadi anda jangan ke mana-mana. Ceriakan pagi anda, hidupkan pagi anda di Malaysia hari ini. Saya pilih untuk menabung sebab lagi pun sekarang kan kita dapat banyak bantuan daripada pihak kerajaan. So duit yang kita dapat tu dan balance dan duit gaji yang kita ada tu sebahagiannya kita akan simpan untuk penabungan kita untuk masa hadapan. Saya memilih untuk menyimpan duit saya pada masa ini kerana bagi saya semua industri terkesan termasuk industri bas dan menyimpan untuk peluang yang akan datang. Nak melabur ni kena ada ilmu dan untuk situasi sekarang ni dengan situasi sekarang ni saya rasa kita kena menyimpan sebab ada orang yang nasihatkan saya kalau kita menyimpan kalau kita nak melabur sekurang-kurangnya kita kena ada 70% penyimpanan dan 30% kalau nak melabur. Okey, contoh kalau kita ada 300,000, 200,000 kita menyimpan, 100,000 kita melabur. Macam itulah. Zaman sekarang ini lebih baik kita melabur. Seperti contohnya kita melabur emas, menyimpan dalam ESB, menyimpan dalam tabung haji. Pasti satu hari besok kita akan dapat benefit yang lebih tinggi. Saya dah biasa melabur sebab tiap-tiap tahun saya akan dapat dividen. Tapi kita kena ingatlah kita kena pilih ejen-ejen yang sah. Macam saya selalu akan pilih ejen bank. So kat situ duit kita akan selamatlah bila kita melabur dengan diorang. Ramai yang pilih untuk melabur, tapi adakah kita sebenarnya tahu apa yang kita buat pelaburan itu? Ada yang labur dalam kata emas, ada yang menunggu dividen, ada yang main saham dan sebagainya. Tapi kalau kita tak tahu, tak pandai, boleh hilang duit juga. Itulah, ada yang boleh melabur, ada yang menyimpan, kan? Tapi ikutkan kajian, saya nak petik apa yang Sofia katakan di awalnya tadi, dalam kajian tu 52%
yang mana mungkin ada duit simpanan ni tapi macam tak ada dana kecemasan. Itu yang paling kita risaukan. Duit sekadar macam ada time tu je. Untuk dana kecemasan kalau ada emergency tak ada. Dan juga ada yang rasa macam bila aku bersara nanti ada tak duit. Ada yang mengatakan bahawa macam masih was-was lah tentang perkara itu. Pelaburan ni adakah cash flow-nya tu boleh digunakan ketika kita memerlukan tempoh-tempoh kecemasan itu? Jadi kita tahulah kita ingin berkongsi bersama dengan pakar kita bersama kita hari ini. Kita bersama dengan Jawahar Ali Amir Ali, Timbalan Pengurus Besar Jabatan Pengguna dan Pelabur Suruhanjaya Security Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Safia, terima kasih. Ya, sama-sama. Okey, kita nak tanya menjurus terus kepada literasi kewangan ni kan. Apa antara mungkin masalah utama yang dihadapi rakyat Malaysia tatkala kita dibelenggu dengan pandemik ini? Apakah mungkin mereka ini telah cakna dengan kewangan mereka dan juga dari segi pelaburan itu, adakah pentingnya pelaburan dan adakah penting juga untuk kita ni menyimpan untuk masa depan? Silakan. Okey, terima kasih untuk soalan itu. Okey. Untuk menjawab soalan ini, izinkan saya merujuk kepada beberapa kajian dan soal sidik yang telah dijalankan sebelum tahun 2020, iaitu sebelum kita mengalami pandemik COVID-19 ni. Yang seperti mana yang Fazil sendiri cakap, kajian kami mendapati bahawa lebih daripada 52% rakyat Malaysia berasa sukar untuk menyediakan RM1,000 sekiranya berlaku sebarang kecemasan. They cannot come up with an emergency fund of RM1,000, and that makes up half of the population. Dan 1 daripada 5 rakyat dewasa Malaysia yang bekerja tidak membuat simpanan dalam tempoh 6 bulan sebelumnya. Dan lagi satu kajian mengatakan bahawa 1 daripada 3 rakyat Malaysia merasakan mereka mempunyai pengetahuan kewangan yang lemah. Dan semua ini dan banyak lagi statistik dan kajian telah dikongsikan dalam strategi literasi kewangan kebangsaan yang dikeluarkan oleh Financial Education Network atau dalam bahasa Melayunya disebutkan Jaringan Literasi Kewangan atau ringkasnya kita panggil FAN pada tahun 2019. Ini adalah jika boleh nampak ini adalah strategi literasi yang telah pun diterbitkan pada 2019. Semua maklumat ini terkandung dalam strategi literasi kewangan. Baik. Cik Jawahar, kita ingin tahulah, mungkin ramai sebenarnya dalam keadaan yang sukar ini, kita memastikan kita ada cash flow, kita ada simpanan wang. Dan pada masa yang sama, kita juga ada pelaburan. Tetapi bila terjadi ni satu kecemasan, kita tak pasti adakah wang dalam pelaburan itu ada liquidity, boleh digunakan ketika masa kecemasan. Jadi bagaimana kita nak mencari keseimbangan itu untuk masa depan pada masa yang sama? Pada ketika ini, the current situation, kita mempunyai wang untuk membantu kita. Bagaimana nak imbang tu? Sebarang pelaburan yang kita buat ada liquidity-nya, macam katakanlah kalau kita simpan wang kita dalam unit trust atau mana-mana, jika dalam keadaan kecemasan ianya boleh dicairkan. It is liquid, it is not illiquid as compared to macam hartanah dan sebagainya. So that is where I think kita kena seimbangkanlah pelaburan dan dana yang kita ada untuk memastikan kita masa depan kita terjamin. Jadi sebab segala apa yang kita simpan itu, jika kita buat pelaburan, ianya akan memberikan pulangan dalam masa yang sama, memberikan kita peluang untuk mencairkannya jika kita perlu di masa-masa kecemasan. Cik Jawahir, saya nak tanya soalan ini, mungkin ramai penonton Malaysia hari ini pun mungkin nak tanyalah, ataupun kadang-kadang ada penonton ni sekarang ini mungkin mereka ini dalam proses melabur. Sebab apa? Sebab sekarang ni kan duit banyak, macam kita cakap di awal tadi, banyak duit bantuan kerajaan dan sebagainya. Kita ni ada kewangan yang lebih sikit lah kan. Jadi sekarang ni mereka ni bercadang untuk melabur. Dan kita nak memberikan pendidikan kepada mereka yang baru sahaja ingin melabur. Dia bukan orang yang berpengalaman dan ini baru kali pertama mereka nak melabur. Tapi takut-takut pelaburan yang mereka buat sekarang ini takut lebur satu hari nanti. Kita tak tahu. Jadi bagaimana nak mendidik pendidikan berkaitan dengan pelaburan ini? Apakah yang mereka harus tahu? Sebab kita takut pelaburan yang mereka laburkan duit itu semuanya sia-sia saja. Bagaimana? Ya, ada beberapa langkah Ada beberapa langkah untuk kita memastikan supaya pelaburan kita tidak lebur lah tidak lebur. Ya, benar apa yang dikatakan tadi, ramai rakyat Malaysia sekarang mungkin mempunyai wang lebih
dan mereka mungkin akan berfikir sama ada untuk melaburkan wang itu. Kami untuk menjawab soalan itu, izinkan saya menyatakan 7 langkah untuk kita elak menjadi mangsa penipuan atau mangsa scam. Pertama ialah berwaspada dengan pelaburan yang ditawarkan di platform media sosial. Menerusi aduan dan maklumat yang kami terima, kami dapati bahawa kebanyakan kes-kes penipuan pelaburan dipromosikan melalui media sosial, contohnya Facebook dan WhatsApp dan sebagainya. Jadi bila kita menerima tawaran untuk pelaburan menerusi media-media seperti ini, berwaspadalah. Dan seterusnya, lagi satu yang penting sekali ialah jika kita membuat pelaburan, jangan deposit wang anda ke dalam akaun milik individu. Tidak akan ada syarikat pelaburan yang akan meminta wang untuk tujuan pelaburan dimasukkan ke dalam akaun individu. Jadi jika kalau kita ingat ini sahaja, bagi saya pendapat saya, kebanyakan kes-kes penipuan dapat dihindari. Dan ada lagi memang kita kena pastikan bahawa sebarang pelaburan kita, untuk tujuan kita kena masukkan dalam akaun rasmi akaun rasmi bank syarikat pelaburan tersebut yang dilesenkan. Okey. Cik Jawahar, disebutkan untuk dilesenkan itu satu perkataan yang sangat penting ya. Kita ada satu penceritaan ini, seorang mangsa scam yang dengan katanya hilang RM400,000 kepada syarikat pelaburan ini yang sudah pastinya tidak sah. Kita saksikan dulu kisah ini dan kita minta Cik Jawahar untuk berikan satu penerangannya. Jom kita saksikan. Boleh. Company ini adalah trading company di mana mereka membantu orang-orang macam saya yang tak pandai trade, dan mereka tradekan untuk kami di BSKL. Kami hanya perlu beri mereka pinjaman sebanyak paling minimum iaitu RM10,000 dan kami akan diberi hibah setiap bulan selama 1 tahun. Hibahnya adalah lebih kurang 10% ke atas, dan kemudian bila genap 1 tahun, duit kami akan dipulangkan balik. Saya berasa amat tertariklah dengan pulangan yang dijanjikan. Jadi saya terbuka hati untuk cuba dengan amount yang sedikit dahulu. Jadi memang terbukti mereka bayar hibah saya setiap bulan selama 1 tahun itu, dan duit pokok saya pun yang sebanyak RM20,000 telah dipulangkan balik. Jadi bila sudah rasa confident bahawa mereka tidaklah nak menipu ataupun mereka bukan scammer dan sebagainya, jadi sebab itu saya pun tambah pelaburan. Saya keluar duit daripada ASB sebanyak RM100,000 dan juga setiap kali musim perayaan mereka akan beri pelaburan, mereka akan beri offer untuk plan-plan pelaburan dengan hibah yang boleh mencecah sehingga 55%, dan mereka bayar hibah itu setiap 3 bulan. Dan saya telah menambah pelaburan saya sehingga mencecah RM400,000 ya, sebab saya join 2018. Total pelaburan saya sudah mencecah RM400,000, lebih kurang RM400,000 ke atas. Dan apabila lockdown pada bulan Mac tahun lepas, di situlah datangnya masalah bila mereka tidak boleh bayar hibah dan semua duit pokok kami tidak dapat dibayar sebab mereka tidak dapat membayarkan hibah-hibah kami, dan banyak yang tertunggak sampai sekarang. Dan saya juga berasa amat tertipu jugalah sebab sebenarnya mereka tiada lesen. Saya berasa amat menyesal lah buat masa yang sekarang ni saya perlu berdepan dengan masalah ini. Saya ingin menasihati netizen di luar sana, jagalah janganlah percaya dengan pelaburan sebegini, dan apa-apa pun cek dululah dengan Securities Commission dan juga Bank Negara. Jangan percaya dengan pelaburan yang memberi pulangan yang tinggi ya.
lebur sekelip mata. Betul, itu salah seorang mangsa yang kerugian RM400,000, Sofia. Ikut kajian sebenarnya ada ratusan juta sebenarnya yang kehilangan duit mereka ni. Tapi pandai sebenarnya orang yang membuat scam ini. Pada permulaannya seperti mana yang puan katakan tadi, wang pokok RM50,000 itu bila dapat balik dan juga dapat komisen 12% keuntungan tu. Tapi bila kita dah rasa macam boleh buat untung ni, kita labur RM100,000, nampak tak? Nampak dah kena tipu kat situ. Modus operandi yang digunakan ataupun taktik yang digunakan oleh syarikat pelaburan yang tidak berdaftar ini. Mungkin Encik Jawahar nak bagi sedikit komen tentang situasi ini. Apa yang kita dengar tadi tu, salah satu perkara penting yang telah puan yang menjadi mangsa tersebut telah menyatakan adalah bahawa pulangan yang dijanjikan adalah 12% sebulan. Jadi kalau kita hitung balik faedah yang setinggi macam tu, ianya adalah pastinya indah khabar dari rupa. Because jika dimenjanjikan 12% sebulan, jadi setahun itu bila? Berapa dah tu? 100, lebih ke 130, 140% pulangan setahun. Adakah itu satu pulangan yang munasabah? So, jadi ini adalah salah satu mesej juga yang kami ingin sampaikan, bahawa jika sesuatu pelaburan itu menjanjikan pulangan yang terlampau tinggi tanpa sebarang risiko, maka ianya itu adalah satu signal. Dan puan mangsa tadi juga telah mengatakan bahawa dengan sebuah syarikat yang tidak dilesenkan oleh Suruhanjaya Security, itu adalah satu, it's very simple. Dan izinkan saya juga mengatakan di sini bahawa untuk orang awam dan untuk pelabur-pelabur membuat rujukan, PHSC mempunyai senarai peringatan pelabur, or what we call investor alert list, di laman web kami, di mana kami menyenaraikan syarikat-syarikat atau individu-individu yang tidak berlesen dan tidak diiktiraf oleh Suruhanjaya Security yang kami dapati melakukan kegiatan-kegiatan pelaburan. Jadi jika boleh juga merujuk kepada perkara-perkara seperti itu. Dan izinkan saya juga untuk buat satu formula lah untuk supaya orang senang ingat lah bila kita jadi mangsa ni kan. Bila kita jadi mangsa ni kita banyak dengar ni. Jadi kami sedang merumuskan satu formula yang kami panggil formula tipu. Di mana setiap huruf itu mempunyai maksudnya. T itu tidak akan rugi, I indah khabar dari rupa, P peluang hanya sekali, dan U untung besar. Jika sesuatu ciri-ciri pelaburan yang ditawarkan itu, sesuatu pelaburan yang ditawarkan itu mempunyai ciri-ciri seperti berikut, jadi kita bolehlah jadi syak lah dan membuat semakan dengan pihak Suruhanjaya Security atau badan berkuasa lain untuk memastikan sama ada pelaburan yang ditawarkan itu adalah sah. Too good to be true lah. Terlalu indah kabarnya dengan pulangan yang dijanjikan, ya Fad. Betul. Jadi kita tengok tengok pulangan-pulangan diberikan macam contohnya ALP atau mana-mana saja setahun berapa, dalam 6%, 7%, paling tinggi itu. Dalam sekarang pun dalam situasi keadaan di mana fixed deposit pun rendah. Jadi bagaimana orang tu boleh bagi pulangan sampai 100 lebih persen setahun? Betul. Tidak munasabah. Itu yang kita cakap, yang kita ni tak tahu ilmu pengetahuan tentang pelaburan kan. Apa yang kita harus celik kewangan kita lah. Okey, Encik Jawahir, yang terakhir ni mungkin Encik Jawahir boleh kongsikan tips lah kepada mereka ni yang ingin melabur, dan mungkin boleh kongsikan tentang bulan literasi kewangan yang dianjurkan nanti. Okey, untuk ni izinkan saya bercerita sikit tentang FAN. Secara ringkas ya, Cik Wahid? Ya, secara ringkas FAN, Financial Education Network, yang mana ini telah ditubuhkan dengan objektif untuk memacu usaha mempromosi pelaksanaan inisiatif pendidikan kewangan yang berkesan kepada rakyat Malaysia. Bulan Literasi Kewangan 2021 yang dianjurkan oleh FAN sepanjang bulan Oktober. Jadi ia akan berlangsung dalam 1 bulan adalah satu usaha berterusan untuk meningkatkan tahap celik kewangan rakyat Malaysia lah Pelbagai inisiatif dan program oleh ahli-ahli dan rakan strategik FAN telah dirancang sepanjang bulan ini. Baik. Dan untuk maklumat lanjut, silalah ke laman web FAN di www.fenetwork.my. Saya ulangi, www.fenetwork.my.
www.fenetwork.my untuk makluman. Okey, jadi anda bolehlah layari laman web tersebut kan untuk anda mendapatkan pengetahuan celik kewangan sikitlah kan tentang dunia pelaburan ini. Dengan itu kita ucapkan terima kasih kepada Encik Jawahar Ali Amir Ali, Timbalan Pengurus Besar Jabatan Pengguna dan Pelabur Suruhanjaya Security Malaysia. Ini satu situasi yang perlu kita perhalusilah. Kalau kita nak main dengan duit, kalau kita nak melabur ni kita kena celik. Jangan mempercayai sewena-wena. Kalau nak melabur duit tu sikit-sikit tak apalah kan. Ini sampai berpuluh-puluh ribu apa semua kan, takut rugi nanti. Kalau nak melabur kena tengok sama ada syarikat tersebut ada lesen ataupun tidak. Itu yang paling penting kan. Sekarang ni banyak platform yang boleh kita periksa kan. Okey, kita nak berhenti berehat seketika. Kejap lagi kita nak bercakap tentang ni Hari Sukan Negara 2021. Segalanya di Malaysia hari ini sebentar lagi. Okey, kembali lagi di Malaysia hari ini. Terima kasih kepada anda semua. Tidak kiralah platform mana yang anda tengok Malaysia hari ini pada hari ini, dekat TV ke ataupun yang tengok kami dekat Facebook. Terima kasihlah rakan-rakan kami di Facebook yang setiap hari tak jemu menghantarkan komen kan di ruangan Facebook Malaysia hari ini. Okey, kita nak bercakap tentang Hari Sukan Negara ni. Ramai di antara kita yang ternanti-nantikan. Saya ingat lagi awalnya Hari Sukan Negara ini pada tahun 2015 memang tidak pernah lagi miss lah untuk pergi ke Putrajaya. Tapi disebabkan pandemik ini terpaksa dijalankan secara hybrid. Okey, kita terus saja ingin bersama dengan Datuk Wasitah Muhammad Yusof, Ketua Pengarah Jabatan Belia Sukan Negara. Assalamualaikum, Datuk Wasitah. Datuk Wasitah, dengar tak suara saya, Datuk Wasitah? Datuk. Mic tu Datuk Wasitah unmute kan? Kan wajah visual saya dah nampak dah. Sekali lagi. Datuk Wasitah. Saya Wasitah daripada Menara KBS pagi ini. Okey, baik Datuk Wasitah. Okey Datuk Wasitah, kita dah bercakap tentang Hari Sukan Negara ni. Okey, kita tahu bahawa sekarang ini kan kita dah pun hampir 90% kadar vaksinasi untuk golongan dewasa ini dan ianya memberikan kelonggaran lah untuk sukan dan juga rekreasi. Okey, permulaannya apakah kelonggaran yang mungkin diberikan kepada mereka ini yang dah pun melengkapkan vaksinasi dalam melaksanakan aktiviti sukan dan rekreasi sebagai permulaannya, Datuk? Okey. Kita semua maklum bahawa sekarang kita berada di dalam suasana pandemik menuju endemik yang telah pun melonggarkan ya, dan kita welcome dah sekarang ni pembukaan semua sektor sukan dan rekreasi. Baik dari aktiviti beriadahnya termasuk aktiviti yang mengoperasikan penggiat-penggiat dan industri sukan untuk melaksanakan aktiviti bagi disertai untuk tujuan berekreasi, sihat, cergas dan juga aktiviti-aktiviti yang biasa dilaksanakan oleh pembekal-pembekal fasiliti seperti gelanggang futsal, seperti gimnasium dan juga event-event yang membolehkan kegiatan sukan dilaksanakan walau macam mana pun. Macam saudara nyatakan, kita berhati-hati dengan segala perkara yang berkaitan dengan pengekangan dan penularan. Maka itu kelonggaran SOP sukan rekreasi telah berlaku dan kita sambut dengan pelaksanaan satu event sukan yang memang kita raikan setiap tahun kecuali tahun lalu, iaitu Hari Sukan Negara yang akan berlaku pada 9 Oktober 2021 ini. Okey, baik. Saya percaya KBS memang amat peka dan memahami keresahan para pemegang taruh terutamanya melibatkan aktiviti dan juga pengoperasian sektor sukan dan rekreasi. Jadi dalam waktu terdekat ini mungkin untuk menyantuni golongan ini, apakah program terdekat yang mungkin dirancang daripada pihak KBS dalam melahirkan masyarakat yang cergas melalui pembudayaan sukan ini, Datuk? Okey, kalau kita melihat yang paling terdekat sekali adalah kita membuka laluan kepada semua penyertaan untuk meraikan sukan, rekreasi dan riadah dalam bentuk yang besar, iaitu dengan mengadakan satu hari yang memang dedicate kepada sambutan sukan dan rekreasi itu ke seluruh negara. Jadi kita raikan satu hari bernama Hari Sukan Negara yang merupakan satu pengiktirafan istimewa dari kerajaan lah, iaitu pada setiap tahun minggu kedua Sabtu bulan Oktober adalah Hari Sukan Negara dan kebetulan hujung minggu ni hari Sabtu 9 Oktober itu kita akan raikan Hari Sukan Negara dan kita akan raikannya dengan mengambil kira suasana pandemik dan juga keadaan berhati-hati yang masih berlaku. Oleh kerana itu kita akan melihat corak dan kaedah Hari Sukan itu diraikan tidak lagi seperti tahun-tahun terdahulu. Kita telah meraikannya selama kali ke-7 pada tahun ini dengan
dengan tahun lepas tu kita tak melaksanakannya. Betul. Tapi kembali semula dengan cara hybrid. Jadi yang paling istimewanya pada 9 Oktober itu, kita akan mendengar ucapan khusus ataupun amanat khusus yang amat berhormat Perdana Menteri dari menara KBS, podium kita itu sendiri, akan ada berlakunya sambutan pelancaran Hari Sukan Negara dengan amanat yang amat berhormat Perdana Menteri. Jadi kita mengharapkan penyertaan rakyat Malaysia juga dalam penyertaan aktiviti dan pendaftaran melalui cara dan kaedah yang unik. Iaitu pada tahun ini kita mendaftarkan dan merekodkan interest serta keinginan penyertaan itu melalui portal khusus, iaitu portal Hari Sukan Negara. Ya, jadi itu bukan sahaja dari segi hasrat untuk menyertai program-program dan aktiviti yang kita laksanakan secara virtual. Dan juga pelaksanaan di beberapa negeri dan juga di agensi-agensi kerajaan yang banyak terlibat adalah ada juga secara fizikal dalam keadaan SOP yang membenarkanlah. Misalnya kalau aktiviti fizikal seperti yang dilaksanakan oleh beberapa kementerian, aktiviti fizikal bercorak pelaksanaan senam rombik beramai-ramai, dia dibenarkan dalam keadaan fizikal yang mana keterbatasan aktiviti itu berlaku dalam ruang yang ada menghadkan kapasitinya. Jadi itu dibuat secara fizikal, misalnya dalam keadaan yang satu ruang yang maksimumnya 250 orang tu boleh berlaku. Soal berkaitan dengan persentuhan fizikal, soal jarak masih ditekankan. Jadi tawaran kita dalam aktiviti virtual yang memang merupakan keadaan yang sangat berbeza bagi pelaksanaan sambutan Hari Sukan yang kita raikan di seluruh negara ini adalah keadaan di mana pelaksanaan aktiviti-aktiviti challenge seperti yang challenge kecergasan jantung, aktiviti aerobik, mega run, virtual run ditawarkan secara virtual melalui sentuhan kepada pendaftaran yang dilaksanakan dalam portal dan dalam talian yang khusus. Jadi ia dapat disertai oleh semua rakyat Malaysia yang mana berminat. Setakat ini sambutan kepada portal kita dari segi penyertaan telah mencecah 1.2 juta sebenarnya. Dan sebanyak 1,111 aktiviti pelbagai bentuk ditawarkan di peringkat negeri dan juga banyaknya sebenarnya kesungguhan daripada agensi-agensi kerajaan, kementerian-kementerian pada tahun ini, termasuk pesuruhjaya tinggi kita di luar negara melalui Kementerian Luar Negara yang sebenarnya merekodkan interest rakyat Malaysia untuk menyertai Hari Sukan Negara melalui pelbagai bentuk dan aktiviti yang senang mereka sertai, tidak banyak menggunakan ruang, boleh dilaksanakan di rumah, di tempat kerja, dan itu dilaksanakan dan ia adalah satu sambutan yang sangat hebat. Okey, baik. Kita ada lebih kurang beberapa saat saja ni, Datuk. Okey, Datuk boleh kongsikan harapanlah, Datuk, berkaitan dengan Hari Sukan Negara ini, dan ada kata kalau ada di antara kita yang nak menyertai sukan-sukan itu nanti, bagaimanakah caranya, platformnya bagaimana, Datuk? Okey, rakyat Malaysia boleh mendaftar dan juga mendaftarkan penyertaan, malah boleh merekodkan inisiatif aktiviti di portal Hari Sukan Negara. Ya. Sukan Negara, dan harapan kita agar bukan saja itu saja, kita mengharapkan bahawa pada 9 Oktober itu majlis pelancaran itu akan boleh disertai sama oleh rakyat Malaysia bermula 8 pagi pada 9 Oktober itu melalui saluran RTM 1 dan juga melalui FB Live KBS Malaysia dan Jabatan Dirijen Sukan Negara. Jadi boleh sertai untuk mendengar amanat yang amat berhormat Perdana Menteri kita mengenai Hari Sukan Negara yang mana hasratnya adalah untuk mewujudkan satu masyarakat bersukan yang bermula daripada usaha pembudayaan berterusan dalam gaya hidup aktif dan cergas. Baik. Okey, baik. Terima kasih, Datuk, di atas penerangan berkaitan dengan Hari Sukan Negara 2021. Terima kasih, Datuk. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih. Okey, itu dia, kita telefon bersama dengan Datuk Wasita Muhammad Yusof, Ketua Pengarah Jabatan Belia Sukan Negara. Jadi kepada anda semua yang nak mendaftarkan diri anda menjadi keluarga Malaysia, apa kata anda pergi saja ke portal rasmi Hari Sukan Negara 2021 iaitu di harisukannegara.my. Okey, tadi di awalnya kita dah pun bercakap berkenaan dengan pertukangan kan. Okey, jadi inilah dia individu tersebut. Jom kita saksikan video ini. Daripada dunia pelayaran, beralih ke bidang pertukangan dan reka bentuk dalaman. Muhammad Nazir Masrum, 40 tahun, menyedari keunikan seni pertukangan membawa dirinya meneroka kerjaya baharu sejak tahun 2013. Nazir atau mesra disapa Naz, menjelajah ke bumi Boston selama 6 tahun untuk mempelajari kemahiran bertukang.
Di dalam kesibukan bekerja setelah beberapa bulan tertangguh akibat arahan Perintah Kawalan Pergerakan, hari ini dia berkesempatan ke bilik pamerannya untuk melaksanakan tugas hakiki. Pada awal saya buat kerja daripada pukul 10 pagi balik pukul 1 pagi. Selama 2 tahun. Minat tu pada awalnya kita mula-mula kita rasa nak cari duit. Tapi bila kita fikir balik, kita dah mahir. Sikit lama-lama mahir. Datang situlah minat saya. Tapi bila minat saya kat situ, di situlah wujudnya hati saya ni lebih kuat daripada kayu. Sehinggalah saya dekat sana jadi sebagai manager untuk in charge kepada operation site sana, baik di dalam dan baik di luar. Jadi saya amalkan, saya berada di sini, saya gunakan masa saya ada kat sana, baik di dalam dan baik di luar. Pemilihan kayu yang sesuai penting untuk memberi jaminan kepada ketahanan sesebuah produk yang dihasilkan. Bagi bapa kepada 7 orang anak ini, kayu getah menjadi pilihan untuk menghasilkan meja kopi kerana kualiti yang baik selain kos perolehan yang berpatutan. Meja kopi yang siap dipasang, kemudiannya akan disapukan dengan cecair pelindung atau sealer sebelum diwarnakan pada seluruh permukaan. Ini bertujuan mengelakkan kayu daripada dimakan anak-anak maupun serangga perosak. Anak jati kelahiran Batu Pahat Johor ini sering memantau tugas dan hasil kerja pekerja-pekerjanya agar kemahiran yang dipelajari dimanfaatkan sebaiknya. Bimbingan dan tunjuk ajar ini secara tidak langsung membantu golongan muda untuk terus berusaha dan mengembangkan lagi industri pertukangan setanding dengan negara maju yang lain. Saya nak anak muda kan, kalau rasa kita minat benda bidang ni, kita biarlah serius. Kita fokus, kita serius. Kita jagalah elok, kita fokus benda ni kan untuk kepentingan diri kita di masa akan datang. Kembali menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini. Sofia dan Fazli masih menemani anda dan kita dah sampai di segmen kita nak tahulah apa khabar rakan-rakan artis kita. Faz. Itulah Sofia sangat merindukan artis ini. Sebab rasanya macam dah lama dah Sofia tak bersama beliau. Okey, kita terus saja nak lepaskan kerinduan Sofia pagi ini. Kita terus saja bersama dengan Mimi Fly dan juga Zul Arif. Assalamualaikum kedua-duanya. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Hai. Hai Sofia. Hai Mimi, rindu. Kita pakai pink today. Wow. Kita pinky-pinky. Sihat ke kedua-duanya? Apa dia tu? Sihat ke? Baik pagi ni. Alhamdulillah. How are you guys? Good, very good juga. Zul macam mana Zul? Zul okey Zul? Alhamdulillah sihat. Zul, orang ingat Zul Arifin. Jangan tersilap Zul Arif sahaja pagi ni. Zul Arif je, IN tu tak ada. Yes, tapi hebat juga Zul Arif ni. Yang nama Zul ni macam macho. Ya, tegap. Okey, lagu terbaru. Iya. Ceritakan sikit ni lagu terbaru ni. Ini gandingan pertama kan? Ya, betul. Okey, cerita sikit. Cerita dia. Okey, so lagu Iya ni adalah hasil gabungan idea bersama Syazli Ishak, saya dan Mimi Fly sendiri dan diberi sentuhan sekali dengan Odimok. Okay. Dan lagu ni macam yang semua sedia maklum, ini adalah gandingan pertama saya bersama dengan Mimi Fly. Lagu ni adalah berkenaan dengan proposal daripada seorang lelaki dan jawapan daripada pihak wanita untuk menerima lamaran. Okey, berapa kali propose baru iya tu? Okey, tapi dah semuanya dah clear dah. Ya, dah setujulah. Okey. Betul. Mimi macam mana Mimi dengan lagu ni? Berpuas hati dengan penghasilan lagu?
Ya, Mimi memang Mimi actually yang menariknya masa Mimi keluar single pertama Mimi sebagai seorang solo, penyanyi solo, Mimi bekerja dengan Shazzy. And kali ini bila Shazzy yang approach Mimi untuk tanya boleh tak nyanyi lagu Iya ni, lagu ciptaan dia, Mimi cakap on sebab Shazzy punya pasal. And then kat situ baru Mimi kenal Zul. Alhamdulillah Zul ni budak baik. Okey. Jadi kita saksikan ni lirik video ya. Tak nak keluarkan music video ke? Ya Allah, nak sangat. Kita orang nak sangat bawa keluar music video. Tapi masalahnya kami tersekat dekat sini. Zul dekat Melaka. And MCO hari tu kita orang tak tahu macam mana nak figure out nak apa masa tengah lockdown. Tapi insya-Allah lah kalau ada rezeki mana tahu ya Zul. InsyaAllah soon. Betul-betul. InsyaAllah kita akan come out juga dengan music video. Korang tunggu je. Dia akan ada idea menarik sikit. Baik. Zul. Zul sebelum ni kan muncul dengan single juga. Lagunya bertajuk Saat Aku sebelum ni. Ya betul, Saat Aku. Okey. Jadi macam mana penghasilan lagu single tu dan juga lagu duet ini? Apa ada persamaan ke, perbezaan ke atau macam mana? Okey, untuk first single saya masih komposer yang sama, Shazzy Ishak dan juga saudara Omar K dan Firdaus Rahmat yang buat. Untuk Saat Aku ni adalah lagu berkenaan dengan arwah ibu saya yang saya terbabit dalam penulisan lirik untuk saya orang cakap apa sampaikan rasa rindu kepada seorang ibu. And then after that saya adalah salah seorang student vokal Cikgu Syafi. So cikgu cakap why not you come out dengan satu yang lebih fresh, sebab Saat Aku ni is a very mellow song. So you kena ada satu song yang featuring dengan someone yang sangat-sangat energetic, iaitu Mimi Fly. Memang cikgu suggest saya untuk propose Mimi Fly dalam lagu Iya ini. Maka kita bincang dengan Shazzy, terhasillah lagu Iya. Pilihan yang tepat ya. Tak siapa boleh menandingi energi Mimi Fly. Queen. Betul. Kalau tengok Zul Arif ni, maafkan saya kalau saya silap. Sekali imbang macam Ipoh Hafiz lah pula. Ada orang cakap tu macam tu. Betul ke? Ada? Setakat ni tak ada dengar lagi. Tak ada dengar lagi. Saya pertama. Okey, so lepas ni bagaimana? Dah selesa bekerja bersama walaupun berjauhan kan? Tapi rasanya bila dah boleh orang kata kalau lah boleh rentas negeri tak mau lagi kan? Agak-agaknya esok kan? Mungkin. Ada tak perancangan tu untuk bergabung lagi? Music video ke? InsyaAllah kita memang video music video tu memang akan dilakukan dalam masa terdekat. Dan untuk perancangan the next tu, kalau ada rezeki dan Mimi sudi untuk bekerjasama sekali lagi, apa salahnya? Sebab apa the first gandingan pun diterima dengan baik. So kalau ada second or third boleh je. Mimi memang suka groom artis baru, potential yang baru, sebab memang kita punya local act sebenarnya sangat-sangat berbakat. So dari salah seorang. Mimi sangat-sangat seronok dan bersyukur dapat collaborate dengan Yuzul. Thank you Mimi. Mimi Fly sikitlah Mimi Fly. Apa perancangan Mimi Fly selepas ini? Selepas lagu duet ni apa lagi yang Mimi buat sekarang ni? Rancangan Mimi is Mimi nak spend more time dengan family. Kan, insyaAllah semua nak macam tu. Simple. Just tak tahu kenapa I'm taking a break sekejap from music. Actually Mimi buat dance class, virtual dance class supaya Mimi boleh engage dengan my fellow supporters. Dari segi music memang Mimi nak take a break, tapi Mimi sekarang dah pindah dengan mama, so Mimi nak spend time dengan family lama-lama. So happy to be here. InsyaAllah. Dapatlah nanti lepaskan kerinduan semuanya. Saya ikut Mimi di Instagram pun sukalah Mimi tengok dia spend masa dengan keluarga dan sebagainya. Kita harapkan yang terbaik untuk anda berdua. Walaupun berehat seketika pun masih kita mencurah-curah idea untuk berkarya lepas ni. All the best. InsyaAllah. All the best. Thank you. Assalamualaikum. Bye-bye. Okey, jom ramai-ramai kita support lagu duet tersebut daripada Mimi Fly dan juga Zul Arif dengan lagunya Iya. Macam mana Iya? Iya boleh macam-macam kan? Iya. Iya. Lagi? Iya. Lagi? Iya.
Saya setuju. Ya. Okey. Tadi kita sebutkan mungkin ada keputusan rentas negeri tak lama lagi sebab kita nak sampai 90% kadar vaksinasi. Ya, okey. Ini yang kita bawakan dalam meja Medsos pada hari ini. Berkemungkinanlah kita boleh merentas negeri pada hari esok mengikutkan unjurannya kan. Tapi ianya bergantung juga insya-Allah lah, itu baru insya-Allah kan. Pengumumannya akan diumumkan oleh PM kita nanti. Dan saya percaya kalau ada di antara kita yang dah pun boleh merentas negeri, perkara pertama yang mereka nak buat ialah RTK ataupun ujian kendiri sebelum balik kampung. Ini yang paling penting sekali. Kita tak tahu apakah tahap kesihatan kita. Jadi ini orang kata precaution atau langkah pertama yang perlu dan harus dilakukan, disarankan oleh Menteri Kesihatan sendiri, YBKJ, dan yalah difahamkan, didengarkan ada yang akan mencadangkan harga turun daripada 90 sen ke RM9.90 ya. Betul lah. Kalau itu berlaku, alhamdulillah, supaya lebih mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. InsyaAllah. Okey, kita dah pun sampai ke penghujung rancangan kita pada hari ini dan hari ini merupakan hari terakhir untuk pergulungan terakhir RMK 12 di Dewan Rakyat, dan esok akan kami bawakan topik berkaitan dengan RMK 12 tersebut, iaitu menyelaraskan jurang pendapatan menggunakan bantuan yang diberikan kepada perkara pengurusan harian ataupun perbelanjaan perniagaan. Betul. Terima kasih kita ucapkan. Saya Sofia bersama Fazli dan pastikan anda saksikan MHI esok di tempat dan waktu yang sama. Lindung diri, lindung semua. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Kini berakhir, hadir kamu bagaikan mimpi. Kini cincin sudah di jari, tiap janjikan ku tepati. Selamat tinggal sepi, selamat pagi cinta.